Salam sejahtera kepada Puan Rozani, Encik Safan dan rakan-rakan sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya akan membuat pembincangan mengenai hubungan etnik Melayu dan bukan Melayu menunjuk kemerdekaan. Budaya Malaysia atau budaya tanah Melayu adalah sejenis negara multicultural yang menggabungkan budaya orang Melayu, Cina, India dan lain-lain. Berdasarkan fakta bahawa orang Melayu adalah majoriti penduduk di Malaysia, budaya etnik Melayu adalah tulang belakang budaya Malaysia diikuti oleh budaya etnik lain. Struktur etnik di Malaysia telah banyak mempengaruhi politik, ekonomi dan masyarakat negara ini, malah hubungan antara negara. Orang Melayu adalah kumpulan etnik terbesar di Malaysia, merangkumi lebih daripada 50% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Orang Melayu merujukkan kepada orang yang nenek moyang adalah orang Melayu, mempercayai Islam dan tradisi Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu. Mereka pada awalnya mempercayai agama Hindu dan budaya Theravada. Pada tahun 1400-an, mereka memelukkan Islam kerana keputusan Kesultanan mereka. Orang Melayu lembut dan elegan dan mempunyai warisan seni yang kaya. Terima kasih Hailey, saya Sevinda dan marilah kita teruskan. Orang Cina merangkumi sekitar 25% daripada jumlah penduduk negara Malaysia. Sebilangan besar dari mereka adalah keturunan imigran Cina pada abad ke-19 dan terkenal dengan kerja keras dan kecerdasan perniagaan mereka. Sumbangan orang Cina terhadap pembangunan negara tidak terhad dalam industri perniagaan sahaja, tetapi juga bidang lain. Warga negara Cina kebanyakannya mengklasifikasi diri mereka sebagai Buddha, tetapi pada hakikatnya, kebanyakan mereka juga mempercayai agama dan agama Tao Cina pada masa yang sama. Orang India merupakan kumpulan yang terkecil daripada 3 kumpulan etnik. Sebilangan besar mereka adalah keturunan pendatang India Selatan yang bertutur dalam bahasa Tamil. Tradisi Hindu masih mendominasi masyarakat India Malaysia. Untuk menyingkirkan sistem kasta di India, mereka membawa budaya Hindu dan Sikh pendatang India dari era tanah Melayu Britain ke Malaysia dan membawa pelbagai budaya orang asli ke Malaysia seperti kuih-kuih yang indah, makanan hebat yang pedas dan sari yang indah. Saya Po Taoyang. Saya akan menjelaskan parti berasaskan kaum. Terdapat 3 parti politik berasaskan kaum. ANA untuk orang Melayu, MCA untuk orang Cina dan MIC untuk orang India. Apabila menggabung, 3 parti ini mewujudlah perikatan yang dikenali Barisan Nasional. Sekarang saya akan jelaskan hubungan etnik Melayu dan bukan Melayu menunjuk kemerdekaan. Terus saya menjemput Henry untuk meneruskan pembincangan selanjutnya. Pengalaman asal UMNO adalah untuk menubuhkan dirinya sebagai parti politik untuk kemerdekaan pada masa yang sama. Parti Komunis Malaya MCP melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menubuhkan kerajaan komunis di tanah Melayu dan keadaan meningkat ke titik di mana kerajaan British mengisytiharkan tanah Melayu yang berlangsung sehingga selepas kemerdekaan. Pemberontakan itu disifatkan oleh perpecahan kaum yang jelas lawan rusuhan hampir sepenuhnya orang Melayu dan orang Cina menguasai parti komunis. British mengelakkan menubuhkan jawatan kuasa, penghubungan komuniti termasuk ahli politik Melayu atasan dari semua masyarakat untuk menangani isu-isu sensitif terutamanya mengenai kaum. Presiden UMNO itu digantikan oleh Pertu Rahman, sering dirujuk sebagai Macet Timur yang menegaskan kedaulatan Melayu yang paling asas. Tidak lama selepas itu pada tahun 1952 beliau seolah-olah bercanggah dengan dirinya dan menegaskan bahawa orang Melayu mengekalkan status istimewa mereka. Tanah Melayu wujud untuk orang Melayu dan tidak sepatutnya ditabir oleh bangsa campuran. Jadi ada pihak menyerahkan agar orang bukan Melayu tidak berasa setia kepada tanah Melayu kerana mereka tidak menganggap diri mereka mempunyai kegeraan Melayu bagai menangani masalah ini. Hampir semua orang bukan Melayu kelahiran asli diberi kewargaan
pada tahun 1952 dan kewarganegaraan berganda adalah dilarang kerana orang bukan Melayu memilih antara Malaya dan rumah ketuntakaraannya. Terima kasih. Salam sejahtera cikgu-cikgu dan seterusnya sebagai pertukaran MCA bersetuju bahawa Ketua Negara Malaysia akan dipilih daripada Persatuan Sudan Melayu yang akan menjadi bahasa rasmi. British telah menetapkan syarat bahawa semua kaum di tanah Melayu mesti bersatu terlebih dahulu dalam politik sebelum kemerdekaan dapat diberikan. Pada 20 Februari 1956, pasukan ini kembali ke Tanah Melayu dari London, England untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan di Hero Meadows di Eri Melaka. Pada tengah malam pada 31 Ogos 1957, lawatan British ke Malaysia secara rasminya diturunkan dan British di Melaya berkata mereka meningkat secara perlahan-lahan. Dalam keterangan pemerintah Melayu, Ratu England bagi pihak Protestan dan rakyat Aceh Timur Abdul Rahman mengetuai negara di Merdeka Kuala Lumpur menjadi 7 merdeka. Yang akhirnya selama tahun 1955 dan 1956, UMNO, MCA dan Inggris telah membuat penyelesaian perlembagaan untuk prinsip kewarganegaraan yang sama bagi semua kaum. Sebagai pertukaran, MCA bersetuju bahawa Ketua Negara Malaya akan diambil dari Barisan Sultan Melayu. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa rasmi. Pada 31 Ogos 1957, ketika Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama Tanah Melayu yang merdeka.